الإسلام تحية طيبة مباركة طيبة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Dan kami turunkan daripada Al-Quran kata Allah untuk menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang zalim, ianya tidaklah menambahkan apa-apa melainkan kerugian yang ada bagi diri mereka. Surah Azim, ayat daripada surah Al-Isra ayat ke-80. Pertama sekali yang saya kasihi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli rasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan sedikit syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam suasana dan keadaan yang kurang selesa, maksudnya dalam keadaan yang sejuk, hujan pun baru turun, jalan hujan tuan, saya keluar dari rumah tadi pukul 6 sampai sini 7.30. Tak adalah jauh sangat tuan daripada Shah. Tapi mengambil masa 1,5 jam sampai ke masjid Tuan Zainal Abidin Putrajaya. Nak ceritakan jalan jam, hari hujan, badan sedikit, tangan saya sedikit, tetapi kita masih diberi peluang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berhimpun di masjid rumah Allah ini. Kita sama-sama menunaikan solat secara berjemaah yang mana dijanjikan di dalam hadis pahalanya berkali-kali ganda kalau nak digirakan kita bersolat, mendirikan solat secara bersendirian di rumah. Maka sebab itulah kita mesti mengucapkan setinggi-tinggi bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan diteruskan juga selepas daripada solat berjemaah kita sempatkan diri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar sedikit tazkirah ataupun majlis ilmiah semata-mata memberi manfaat kepada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebut
majlis ilmu itu sangat bermanfaat kepada kita yang mendengar ataupun yang menyampaikan, terutama kita yang berada di dalam masjid pada malam ini. Dan Nabi pun pernah berpesan kepada umat dia, kepada sahabat-sahabat Nabi, yang mana sabdanya, jika kamu semua berjumpa dengan majlis ilmu, majlis menyebut membesarkan Allah, maka singgah-singgahlah di dalam masjid ataupun majlis tersebut, kerana di dalamnya berduyun-duyun malaikat yang akan mendoakan hamba-hamba yang berada di dalam masjid ataupun majlis tersebut. Maka dengan itu kita berdoa tuan-tuan dan puan-puan supaya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikira amalannya serta doa para malaikat kepada kita supaya menjadi bekalan kita hidup di akhirat kelak esok. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pada malam ini saya dijemput oleh hadiah masuk masjid, dan saya pun rasa pertama kali datang ke sini, datang semayang, rasalah ada kali ingat yang datang bagi tazkirah, bagi kuliah ini baru first time pun dalam orang maka tak kenal, tak sedar. Esok jumpa saya kat luar, macam pernah jumpa Ustaz, tapi mana nama pun tak kenal. Jadi esok perkenalkan diri saya lebih dahulu. Saya Muhammad Hafiz bin Abdul Razak, panggil Ustaz Hafiz Mulin, panggil berapa lah kita nak panggil Mulin. Mendapat pendidikan di awal di Mahat Tahfiz Darul Quran baru, atau di imam kita tadi pun salah seorang guru saya. Jumpa balik malam ni, Allahu Akbar. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran di Universiti Bahasa Malaysia dan Akademi Syariah Muamalat. Sempat bertalaqi ataupun menuntut bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ismail Khamis, pengasas Pusat Rawatan Darussalam di Gombak, dan saya antara batch yang ketiga menuntut dengan beliau. Dan hasil daripada keberkatan itu, saya pun sedang membuka pusat rawatan di Pandan Indah, Masjid Al-Aziz Pandan Indah. Dan sekarang sebelum masuk mengusahakan pusat rawatan Islam Al-Hijamah, saya buat dengan kawan-kawan. Jadi pada malam yang ini, pada malam kesempatan yang ada ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kebesaran, kehebatan, keindahan ayat-ayat Allah dalam Quran dalam memberi penawar dan penyembuh kepada penyakit-penyakit yang dihadapi oleh manusia. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang saya kasih sekalian, firman Allah daripada surah Al-Isra yang saya bacakan tadi, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, kata Allah, sebagai rahmat. Ulama mufassirin yang lain mengatakan sebagai penolong bagi kamu hidup di atas muka bumi ini, orang yang beriman, dan kepada orang yang zalim sangat rugilah dia kerana tidak mengambil manfaat daripada Al-Quran. Tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi, kalau manusia itu mencipta, kita ambil satu contoh kereta lah, tuan-tuan. Manusia
Manusia menciptakan kereta, lalu manusia yang lain menggunakan kereta tersebut. Tetapi sebelum nak menggunakan kereta tersebut, mestilah kita mempunyai ilmu ataupun panduan bagaimana nak mengelolai kereta tersebut. Contohlah, lalu manusia mencipta kereta dan memberi buku panduan sekali. Ada kan kita beli kereta Innova tu kan, how to use dalam bonet kereta depan dia kan. Takut-takut manusia salah guna. Takut-takut kita sebagai manusia yang lemah ini tak reti nak guna benda alam kan. Itu kereta kan. Maka sebab itulah Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku menciptakan manusia, menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadat kepada aku. Maka manual yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, sebagaimana manual yang disertai dengan kereta tadi, adalah Al-Quran. Kita ambil mudah. Maka sebab itulah manusia ini perlu kepada panduan. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi panduan kepada manusia. Takut-takut duduk atas dunia ini tak menyimpang kita, tak tahu nak buat keputusan macam mana. Maka sebab itulah Al-Quran itu diturunkan. Jadi kita sebagai manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan, harus mengambil, malah wajib kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan kita. Lebih-lebih lagi kita hidup di atas muka bumi ini, terlalu banyak sekali hal-hal ataupun perkara-perkara yang melibatkan dosa dan pahala. Kadang-kadang kita sempitkan Islam itu. Islam ini duduknya di dalam masjid saja, tetapi kita tidak celik, tidak tahu bahawa Islam itu juga berada di ruang tamu rumah kita. Islam itu juga berada di masyarakat kita. Islam itu juga ada panduan yang Allah berikan di dalam negara kita. Hal-hal berkaitan dengan mentadbir negara juga disebutkan di dalam Al-Quran. Maka hari ini kita nak mengambil secepis sahaja daripada sejarah Islam yang menggambarkan tentang ayat-ayat Al-Quran ini dipakai sebagai penyembuh, penawar ataupun benteng kepada kejahatan. Contoh yang saya saksikan, kita masyarakat Melayu sudah sinonim dengan penyakit PhD, perasaan hasad dan iri. Sudah sinonim dengan penyakit tamak, halumbu dan sebagainya, tuan-tuan, yang negatif. Maka apa ubatnya, tuan-tuan? Satu hari Nabi Muhammad SAW, kita ambil contoh satu, dikepung oleh orang Quraisy ketika Nabi hendak berhijrah. Lalu pada malam itu di rumah baginda mengambil segenggam pasir, lalu membacakan sepotong ayat Al-Quran daripada surah Yasin, ayat yang ke-9, yang selalu kita baca pada malam esok Khamis. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lalu Nabi Muhammad SAW menghembuskan pasir tersebut kepada orang-orang atau kabilah-kabilah Quraisy
yang mengepung rumah Nabi untuk membunuh Nabi, tak kasih Nabi berhijrah ke Madinah Munawwarah. Lalu inilah penawar Al-Quran, maka Allah menutup hijab penglihatan. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa orang-orang kabilah Quraisy tertidur dengan benda sehingga tidak perasan Nabi keluar daripada rumah berhijrah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, tuan-tuan, kebesaran kehebatan Al-Quran kalau diamalkan. Yang kedua, kita tengok satu kisah yang berlaku pada Umar Ibn Al-Khattab sebelum keislamannya. Bagaimana kita mengenal Sayyidina Umar ini seorang yang pribadi yang sangat bengis, yang kasar, yang dia betul juga. Kalau dia salah, dia nak betul juga. Tegas seperti dia juga. Lalu didengar kabar bahawa adik dia Sayyidina Umar Al-Khattab ini hendak memeluk Islam. Maka pada ketika itu Sayyidina Umar marah dengan semarah-marahnya mencari pergi menuju ke rumah adiknya itu untuk bertanya sendiri bahawa betul ke engkau telah mengenal Islam mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa itu, tuan-tuan dan puan, Fatimah, adik daripada Sayyidina Umar ini sangat takut, tuan. Lalu dibacakan Fatimah ayat diambil daripada surah Taha ayat 1 hingga 5. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Lalu tuan-tuan, Sayyidina Umar yang bengis, yang garang, yang apa benda semua lah dekat dia, tuan-tuan, mendengar Fatimah membaca 5 potong ayat Al-Quran dari Rasulullah Taha itu, maka lembut hati dia, tuan-tuan. Berkata dia, ayat apakah yang Rasulullah baca ini? Aku tidak pernah dengar. Seumur hidup aku duduk di atas muka bumi ini, aku tidak pernah dengar ayat-ayat seperti itu. Syakir-syakir yang dihidangkan oleh pembesar-pembesar Quraisy yang indah seperti itu, tuan-tuan. Maka ayat Al-Quran sekali lagi telah melembutkan, telah menawan hati Sayyidina Umar yang keras dan bengis, tuan-tuan. Al-Quran menawar, melembut hati, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itulah yang seterusnya, tuan-tuan, kita lihat dahulu bagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahawa satu hari apabila seorang penghuni di suatu daerah telah digigit binatang buas, lalu dipanggil beberapa sahabat Nabi, kebetulan berada di daerah tersebut. Ada sebahagian riwayat mengatakan Nabi sedang keluar untuk berdakwah, lalu dihalang oleh pembesar-pembesar daerah tersebut. Tidak diterima Nabi sebagai tukang, lalu Nabi berkampung di daerah yang lain. Tiba-tiba, tuan-tuan, satu hari ditakdirkan bahawa pembesar tersebut mengalami sakit yang dahsyat, sehinggalah seorang di kalangan sahabat-sahabat pembesar tersebut memberi caranan supaya bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang berkampung berhampiran dengan daerah-daerah yang dimiliki oleh pembesar-pembesar tersebut. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi volunteer diri untuk menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh pembesar. Lalu dibacakan surah Al-Fatihah, tuan-tuan dan puan, dan dihembuskan pada badan anggota yang terkena. Mengatakan yang sebahagian riwayat mengatakan beliau terkena gigitan binatang yang berbisa. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sakit tersebut menjadi sembuh
dan mengatakan kepada sahabat Nabi bagaimana engkau mengetahui bahawa Al-Fatihah itu boleh menjadi penyembuh, pengubat penyakit-penyakit yang berbisa. Ini diambil daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan, Al-Quran menjadi penawar, menjadi rahmat kepada manusia yang terdahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka sebab itulah tuan-tuan kita harus yakin dan percaya. Kadang-kadang kita, tuan-tuan, mentang-mentanglah hidup dekat zaman moden. Kadang-kadang tak apalah, ada yang kurang percaya bahawa Al-Quran ini boleh menjadi penyembuh. Ada yang tak percaya langsung. Oh, Islam tak. Saya banyak jumpa pengalaman saya merawat pesakit. Saya banyak jumpa ada yang tak percaya bahawa dia terkena gangguan, dia terkena sihir contohnya. Maka tidak ada perubatan moden yang boleh mengubati sihir, sangka, santau dan sebagainya, melainkan ayat-ayat Al-Quran. Maka sebab itulah kalau kita mempelajari ilmu perubatan ini dalam perawatan Islam, dia ada dua. Yang pertama, penyakit jasmani. Penyakit jasmani ini, tuan-tuan, penyakit biasa, sakit jantung, gaul, kencing manis, darah tinggi, stroke, migraine dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang penyakit-penyakit ini juga ada connectionnya dengan penyakit-penyakit rohani. Penyakit jasmani, tuan-tuan, kita boleh nampak. Kita pergi cek doktor, ambil darah, blood test, darah tinggi. Tetapi tuan-tuan, kalau penyakit rohani, tuan-tuan, penyakit hati ini, tuan-tuan, penyakit kalau kita kena santau, kena sihir, doktor pun tak dapat nak mengubati dan tak dapat nak kesan. Maka sebab itulah saya teringat satu hadis Nabi yang mafhumnya lebih kuranglah. Dalam badan manusia itu, Nabi kata ada seketul kulub, seketul daging, iaitu hati. Kalau baik manusia itu, maka baiklah seluruh badan dan jasmani. Tetapi kalau buruk, kotor, bodoh hati itu, maka buruklah seluruh anggota tubuh badan jasad manusia itu juga. Maka sebab itulah, tuan-tuan, kadang-kadang kita hidup di atas muka bumi ini tidak boleh tidak, kita mesti mengambil semula pengajaran, pelajaran, panduan daripada Al-Quran yang sudah 1474 tahun ditinggalkan. Sampai kadang-kadang hari ini kita hanya mengharapkan doktor saja yang mengubati penyakit. Dan sekarang ini telah diusulkan dan telah diperjuangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Harudin untuk membawa perubatan Islam ini seiring dengan perubatan moden ataupun dikenali sebagai alopati. Maknanya kata setiap hospital, setiap klinik mesti ada ustaz yang bertugas, mesti ada perawat, pengamal perubatan Islam yang bertugas untuk membuat rawatan. Saya nak kongsi tuan-tuan bagaimana penyakit jasmani ini boleh ada connection ataupun hubungan dengan rohani. Orang datang dengan saya berubat, saya bagi nasihat, dah pergi jumpa doktor belum? Dah usah jumpa doktor lah. Doktor cakap apa? Doktor cakap tak ada sakit apa-apa, blood test semua okey. Tuan-tuan, antara satu tanda kalau kita terkena gangguan penyakit itu tidak baik dan sembuh dalam tempoh yang agak lama, contoh 2 bulan, 3 bulan, sakit kan kita dia pergi jumpa doktor dah ustaz, tapi doktor cakap tak ada pun darah tinggi, tekuk tak baik. Maka di situlah hubung kaitnya di antara penyakit jasmani dengan rohani. Kita cek, kita bagi scan,
kita baca ayat-ayat kuliah, kita dapati bahawa tengkuk dia ada satu jumalah, satu anak kecil duduk dekat tengkuk dia yang membuatkan penyakit itu tidak boleh sembuh. Jadi sebab itulah Al-Fadhil Ustaz Ahluddin telah mencadangkan bahawa supaya hospital-hospital kerajaan mengambil kaki tangan daripada di kalangan rawatan Islam, kerana perkara ini, rawatan Islam ini sudah sangat penting di sisi masyarakat tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak mengambil contoh, banyak lagi contoh yang hendak meyakinkan kita bahawa Al-Quran ini boleh menjadi penyembuh, Al-Quran ini boleh menjadi pengubat kepada sesetengah penyakit. Tetapi kadang-kadang keyakinan kita itu tidak sampai kepada apa yang hendak kita amalkan dan praktikkan dalam kehidupan kita.